Okey, kita sambung semula dengan satu persoalan. Kenapa kita punya catalytic hollow fiber ni memang superb dia punya reaction. Kalau kita lihat kat sini, satu study Vaipo and Fan mengatakan bahawa ada tiga jenis dia study, ada tiga jenis microchannel, satu uniform, satu converging, satu lagi diverging. So antara ketiga-tiga ni, diverging ni memberikan conversion ataupun yang paling besar, paling bagus. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, okay, microchannel is microchannels, okay, tapi bentuk shape microchannel you boleh design sama ada nak bentuk macam ni ke, macam ni ke, ataupun bentuk zigzag ke, is up to you. Okay, tapi apa yang Poof and Pan jumpa, diverging microchannel can give higher conversion. Okay, so kita lihat kita punya perbezaan ataupun similarity antara microreactor kita yang diverging microchannel dengan hollow fiber kita yang ada bentuk finger-like structure. Okay, ini adalah finger-like structure yang terbentuk dari segi phase inversion and sintering technique. Okay, so kat sini awak punya reactant masuk kat sini. Okay, masuk kat sini. Ini ada vortex flow. Okay, ada pusaran angin. Lepas tu dekat sini, okay, kat luar ni bahagian ni ada membrane. Jadi hidrogen yang terbentuk kat sini, dia tak patah balik kat sini, dia terus pergi sana. Ini ada konsep dia lah, disebabkan oleh rongga-rongga ni berbentuk seperti diverging microchannel. Dia membantu kita punya reaction. Kita lihat kat sini kita punya recovery index kita is very good. Okay, semakin tinggi kita punya swapping gas dekat bahagian luar ni, swapping gas ni untuk create pressure difference antara dis bahagian dengan dis bahagian ya. Kita lihat kat sini, semakin tinggi kita punya swapping gas, semakin tinggi recovery. Apa maksud recovery ni? Bermaksud recovery sebagai contoh, kalau kita hasilkan 10 mol kat sini, okay, berapa kita akan dapat kat sini? So kalau dikatakan bahawa kat sini adalah katalah 75. Jadi kalau 0.75 bermaksud kemungkinan 8 mol ada kat sini, 2 mol ada kat sini. Okey. Ni kita dapat lihat lah. Okey, maksudnya proses ni continuous. Disebabkan hidrogen tadi patutnya bergerak ke sini balik, tapi dia bergerak ke sini sebab kat sini adalah low delta P hydrogen. Okay, ni very low kat sini lah. So hydrogen tadi bergerak ke sini. Okay, recovery itu maksudnya recovery index. Okay, that's it untuk hydrogen separation using catalytic membrane microreactor. Now kita masuk kepada kita nak gunakan catalytic hollow fiber ini without membrane untuk onboard hydrogen generation. Okay, the size dia kecil, so kita nak gunakan dia untuk macam mobile, kita nak gunakan apa nama ni untuk laptop. Okay, sebenarnya ini adalah untuk support kita punya fuel cell. Ada fuel cell PEMFC menggunakan hidrogen sebagai fuels. Jadi kita nak gunakan juga kita punya reaktor ni tadi kepada onboard. So kalau onboard, jadi onboard ni dia kalau tak perlukan banyak lah hidrogen dan juga carbon dioxide yang dihasilkan begitu sikit, dan kita tak perlu nak separate. Okay, kalau lihat tadi result dia kat sini, awak lihat sini catalytic hollow fiber microreactor tanpa ada palladium membrane, without ada PD membrane. Dia punya performance dia, lihat kat sini, this is better than this one. Okay, microreactor sendiri, okay, dapat kita punya ceramic hollow fiber tu mempunyai microreactor punya karakteristik. It's good than fixed bed. Kalau letak membrane lagi bagus. Tapi untuk application yang small one ni, seperti onboard ni, tak perlukan ada
palladium membrane, sebab kita tak perlukan high purity of hydrogen untuk kita masukkan dalam kita punya fuel cell. Jadi oleh kat sini, okey, kat sini adalah direct methanol fuel cell. Okey, ada study gunakan ni buat fuel cell menggunakan metanol. Okay, ada juga menggunakan PEMFC, metanol sebagai fuels. Tapi metanol ni ada keburukan dia lah untuk awak tahu. Okay, kalau awak study safety, metanol ni toksik. Okay, jadi dia tak sesuai. Macam mana you nak masukkan metanol ni dalam awak punya laptop, nak masukkan dalam awak punya mobile phone, kalau dia adalah toksik. So dia adalah juga low hydrogen recovery, sebab metanol is CH3OH. So hydrogen dia adalah ada lebih kurang dalam 2 mol sahaja. Okey, sedikit. Sangat sedikit. Okay, jadi pilihlah yang kata ada banyak apa nama ni, bukan elemen, molecules yang ada banyak, seperti mana etanol. Kalau etanol pula C2H5OH. Okay, ada kat sini ada 3 mol. Okay, so kat sini ada term carrier. Bermaksud etanol dan metanol adalah hydrogen carrier. Okay, sebab dia dalam dia punya molekul ada H. Okay, so kalau dia decompose, dia akan hasilkan hidrogen tersebut. Dia membawa hidrogen. Okay, ada juga etanol hydrogen carrier. Ni juga hydrogen carrier, tapi ni toksik juga, sama macam ini. So etanol is the best lah, sebab dia tak terlalu toksik seperti mana etanol. Okay, so kita gunakan kita punya catalytic hollow fiber. Kita buat reaction, okay, ethanol steam reforming. Lihat dekat sini, 1 mol of ethanol bertindak balas dengan 3 mol of air. Kalau kita tengok kepada reaction, so dia akan hasilkan, kalau tidak balas lengkap, dia akan hasilkan yang ni adalah berapa awak dapat? This is ni 6, ini 6. So akan hasilkan 6 hidrogen lah. Okay, tambah air je dapatkan hasilkan 6. So dia kedua-dua sistem ni mempunyai hydrogen carrier yang sangat besar. So kita masukkan kita punya reaction ni, reactant ni dalam ini. Okay, so dia akan hasilkan CO2 dan hydrogen. Okay, ini adalah 6, ini adalah 2. Okay, so tengok kat sini, kita susun semula. Kita buat reaction kita dalam 2 hollow fiber, 4, 8. Tengok meningkat kan, kalau suhu dia optimum. Tapi kalau kita tengok dekat sini, lihat kat sini, kalau awak letak spec kan 100mg pun performance dia sama macam 18mg. Itu adalah advantages microreactor yang kita develop daripada ceramic hollow fiber yang berlubang-lubang tu. Okay, so kita dah boleh compact kan kita punya ceramic hollow fiber tu kat dalam, dekat bahagian sinilah. Okey, kenapa ceramic hollow fiber begitu bagus? Okey, tadi saya pernah cakap lah, saya cakap tadi kat sini yang di sini saya cakap kat sini kan, saya cakap ada vortex flow kan kat sini. Okey, saya tak cakap tanpa asas. So kita buat satu reaction gunakan kita buat computational fluid dynamics. Kita tengok kat sini lah, kita buat awak lihat kat sini. Okey, lihat semakin tinggi suhu, okey, semakin tinggi suhu, tengok kat sini ada vortex flow terbentuk. Okey, ni vortex flow. Okey, so ini walaupun dia punya, awak lihat kat sini awak lihat kat sini, dia punya ni velocity kat sini warna biru. Apabila ada vortex flow berlaku, di velocity ni terus meningkat. Dia tak adalah yang warna merah kan. Ini merah, sini merah. Ni sebab dia ni adalah sempit, ruang sempit. Apabila kita disperse kan, so kat sini ada berlaku lah. Kat sini is ada tempat berlakunya reaction, dan ada juga macam pusaran.
Ni macam kalau lihat stirrer lah kat dalam ni, macam ada micro stirrer lah kat dalam ni, tapi sebenarnya ada vortex. Okay. So kita lihat kat sini, kalau awak lihat scaling proses kita, so hollow fiber kalau kita buat 8, kita dapat hasilkan 89 mil per minit. Okay. So kalau untuk hasilkan PMC untuk laptop, awak perlukan 888 hidrogen mil per minit, dan diperlukan 800. So dapat lihat kat sini macam mana kita buat modul. Modul kita adalah 29, 10 berdasarkan kepada kita punya saiz, kita punya fiber tu 1 mm darabkan dengan 1 mm outer diameter kita. Okay, dapat hasilkan 29, 10 cm2 modul. Okay, ini macam mana kita buat. This is a rough estimation, this is not really. Tapi kalau katalah awak nak tingkatkan lagi jumlah hidrogen ni, tapi kurangkan diorang fiber, kita ada perlu buat optimization yang lain. This is not optimization, this is proposing the size of module untuk a reformer ataupun kita punya reaktor kita nak convertkan hydrogen carrier kepada hydrogen. Okay.